Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 19 September 2023 bersama saya Syairul Islam. Satu dasar utama berkaitan perancangan bandar dan desa iaitu Pelan Induk Bersepadu guna tanah laluan rel Pantai Timur Pekta ECRL diluluskan. Ia diluluskan menerusi mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-42 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pekta ECRL adalah dokumen perancangan guna tanah jangka panjang sehingga 2040 yang memacu pembangunan di sekitar 20 stesen dan sepanjang laluan ECRL yang telah dikenal pasti. Dokumen juga berperanan sebagai rujukan kepada pihak berkuasa negeri dan PBT serta dijangka dapat menarik pelaburan yang memacu bangunan seimbang antara Pantai Timur dan Pantai Barat negara. Perdana Menteri berkata mesyuarat itu juga bersetuju dengan penambahbaikan proses kelulusan pembinaan infrastruktur pengecasan EV melalui garis panduan petak pengecasan kenderaan elektrik dan prosedur pemajuan. Turut dipersetujui keperluan pemakaian Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara oleh Agensi Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri serta penterjemahan cadangannya dalam dokumen rancangan tempatan untuk kawalan perancangan dan guna tanah peringkat tempatan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso giat menjalankan promosi Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR bagi mencapai sasaran 500,000 penyertaan tahun ini. Sehingga September, 200,000 wanita telah berdaftar dan mencarum di bawah skim tersebut yang mula dikuatkuasa Disember tahun lalu. Perlu ada banyak program-program untuk memberi maklumat yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada kaum wanita atas pentingnya skim ini. Dan dengan adanya perlindungan di bawah skim perlindungan sosial ini, maka mereka walaupun mereka tidak bekerja di sektor formal, tetapi mereka juga akan mendapat liputan terutamanya dari segi bencana domestik dan juga dari segi keilatan. Setakat ini tiada keperluan untuk mengkaji semula had umur layak mencarum. Kalau kita tidak menghitungkan dengan betul, maka ia boleh memudaratkan tahap kewangan ataupun dana perkeso itu sendiri. Jadi selain daripada itu, dengan meningkatkan had umur itu, ia juga boleh mengganggu kepada nilai caruman yang telah pun ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas program bicara naratif di Angkasa Puri, Kota Media. Cukai barang dan perkhidmatan GST tidak sesuai diperkenalkan semula pada masa ini, terutama ketika ekonomi dunia mengalami keadaan yang agak perlahan. Timbalan Menteri Kewangan II, Steven Sim berkata, kerajaan mempunyai kaedah lain bagi menambah hasil negara selain pelaksanaan GST. Kita lihat ada kesannya. Kesannya sekarang hari ini kutipan cukai setakat ini dah 20% menjangkaui melepasi target kita. So dengan cara-cara begini, subsidi bersasar dan sebagainya, kita boleh, kerajaan masih lagi boleh, MOF masih lagi boleh untuk tak perlu buat cukai seperti GST yang akan membebankan kebanyakan rakyat yang berpendapatan rendah, golongan B40 dan juga M40. Beliau menyatakan semasa program Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Perak di Ipoh. Stok bekalan beras dalam negara mencukupi bagi menampung keperluan rakyat bagi tempoh
hingga 5 bulan. Jumlah keseluruhan 900,000 tan termasuk stok dagangan 650,000 tan sekaligus menjamin bekalannya mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, kementerian juga giat melaksanakan inisiatif bagi melonjak pengeluaran hasil padi negara. Ia selaras sasaran kadar sara diri beras 80% menjelang 2030. Yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stokpile yang berjumlah 250,000 tan metrik. Stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan metrik adalah mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Saya amat memahami hakikat bahawa isu kekurangan bekalan beras di pasaran kita tidak hanya akan selesai melalui langkah intervensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun langkah intervensi tersebut dilaksanakan bersekali dengan usaha peningkatan produktiviti padi. Sekiranya pengeluaran padi bertambah, insya-Allah kekurangan bekalan beras akan dapat diselesaikan dan import dapat dikurangkan. Ini usaha gigih yang sedang kita buat. Menyedari beban rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga beras import serta ketiadaan beras tempatan, jualan rahmah beras bakal dilancar. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Fuzia Saleh, usaha tersebut rakyat yang tidak berkemampuan dapat membeli barang keperluan itu dengan harga subsidi. Mekanisme mengenainya akan diumum tidak lama lagi. Kementerian juga akan menjalankan pemantauan di peringkat peruncitan bagi menyelesaikan isu kenaikan harga beras import dan ketiadaan beras tempatan seperti didakwa. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Dasar Generasi Penamat GEG akan diteliti sebelum dibentang kali kedua di Dewan Rakyat bulan depan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, isu kompaun yang dikenakan terhadap golongan berkenaan antara perkara yang tidak dipersetujui. Ada yang berpandangan contohnya bagi mereka anak-anak ini tak perlu compound, mereka hanya perlu kita nasihati masuk kalau ada kesalahan yang dilakukan dengan merokok dan sebagainya, diberikan community service. Perbincangan lanjut pihaknya bersama Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen diadakan hari ini bagi memutamatkan pindaan RUU berkenaan. Apapun yang terbaiknya kita selesaikan masalah ini dan kemudian kita bentang pada bulan 10 ini dan dapat persetujuan daripada semua ahli-ahli parlimen kita lah yang terbaik kan. Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ditubuhkan berkuat kuasa 1 September lepas bagi menggantikan bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penubuhannya diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2023 itu. Solusi terbaik menangani segera isu pengabaian dan penderaan kanak-kanak yang semakin meruncing. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, jabatan berkenaan diyakini berupaya memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat, khususnya kanak-kanak. Ia berlandaskan 5 teras utama: pencegahan, pembangunan, perlindungan, pemulihan dan pengintegrasian ke dalam masyarakat. Susulan itu 169 penjawatan kontrak daripada pelbagai skim perkhidmatan dan grade untuk tahun ini telah diluluskan bagi memastikan kecekapan dan perkhidmatan yang efektif serta profesional dapat diberikan demi kesejahteraan kanak-kanak di negara ini. Selain itu, usaha menggerakkan komuniti yang telah ditubuhkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 iaitu Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Pasukan Kebajikan Kanak-kanak serta pembantu pelindung juga akan ditingkatkan di semua 105 daerah. Tujuh pertimbangan mengenai ketetapan dasar kawal selia pendanaan politik diusulkan bagi menambah baik dasar rang Undang-Undang RUU Sumbangan Politik. Perkara itu telah diangkat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat
Tan Sri Johari Abdul pada 13 September lalu. Ini termasuk mewujudkan undang-undang baru bagi mengawal selia dana politik serta pengawal seliaan dilaksana Badan Berkanun Persekutuan yang bebas dan berkecuali selain membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan tidak terhad ketika pilihan raya. Bagi mengawal selia sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik, calon pilihan raya termasuk calon bebas dan ejen pilihan raya. Supaya sumbangan politik dalam apa jua bentuk daripada entiti luar negara tidak dibenarkan. Supaya terdapat penetapan berhubung jumlah sumbangan yang dibenarkan dan perlu diisytiharkan oleh parti atau ahli-ahli politik individu. Pihaknya turut mencadangkan agar dana yang diterima dimasukkan ke dalam akaun khas bagi sumbangan politik. Sementara itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Perdana Menteri dijangka memberi penjelasan mengenai keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Parlimen hari ini. InsyaAllah 2.5 ke 3.5. Jadi soalan-soalan itu mungkin yang pembuat boleh tanya. Menjawab secara bertulis kepada apa-apa perkara yang telah dinyatakan dan tugas khas reformasi sektor awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Bersua kembali. Malaysia mampu beralih ke sektor pembuatan yang memberi nilai tambah lebih tinggi sekiranya mempunyai kesungguhan politik dan kerjasama kukuh sektor awam dan swasta. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Ching Tong berkata, 4 misi yang digariskan dalam Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030. 4 misi berkenaan perlu dilaksanakan secara serentak supaya negara dapat beralih menghasilkan produk di peringkat lebih tinggi sekaligus berupaya membayar gaji lebih tinggi dalam usaha menarik tenaga kerja tempatan kekal bekerja di Malaysia. Jelasnya kestabilan politik, kerjasama antara semua pihak dan pelaksanaan misi yang terkandung dalam NIMP 2030 perlu dijalankan secara serentak. Keperluan bagi membangunkan industri pembuatan yang berkualiti tinggi supaya negara tidak terperangkap dalam menghasilkan produk yang bernilai rendah. Pelbagai inisiatif dilaksana Kerajaan Negeri Sembilan selaras sasaran meningkatkan jumlah kemasukan pelancong ke negeri itu. Menurut Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun, ini termasuk penyediaan pakej pelancongan mengikut kesesuaian golongan sasar. Itu sangat penting. Kita sedang mewujudkan pakej tersebut dan mengikut golongan sasar kita. Ada yang datang untuk convention business, kita akan buat yang mengikut cita rasa masing-masing. Ada yang datang untuk pertandingan sukan. Ada yang datang untuk festival budaya. So kita akan membina pakej mengikut cita rasa mereka. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual bersama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. $45,000 pengunjung disasar hadir pada Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2023 KUAM 23 kali ke-8 yang bermula 29 September hingga 1 Oktober ini. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman maklumkan setakat ini 5 negara termasuk Jerman, Rusia dan Taiwan mengesahkan penyertaan. Antara tarikan Karnival, pengunjung berpeluang menerokai ruang udara Melaka selama 10 minit menaiki helikopter dengan bayaran RM270 seorang.
Lepas pada taklimat ini, kita akan mempamerkan sebanyak 41 aircraft, heli, drone dan sebagainya. Kita juga ada pertunjukan udara, kita ada juga pertunjukan payung terjun dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kereta udara ini kita akan masukkan juga pameran-pameran ataupun bos-bos yang berkenaan dengan udara dan sebagai memastikan kelancaran kereta udara ini untuk kita menjadi satu penanda aras sempena Tahun Melaka 2024 nanti. Beliau berkata demikian selepas mengetuai mesyuarat penyelarasan KUAM 23. Seorang pengarah syarikat rugi RM348,000 selepas diperdaya pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, bangsa berusia 58 tahun itu ditipu seorang wanita yang dikenali di Facebook. Bangsa diperdaya membuat pelaburan melalui aplikasi OSL bagi tempoh 12 hingga 26 Ogos lalu. Mangsa telah melakukan 8 kali transaksi dana ke 7 akaun bank berasingan. Dia hanya sedar ditipu selepas diminta untuk membuat bayaran 30% daripada jumlah keuntungan pelaburan tersebut yang mencecah RM1 juta. Bangsa kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Siksaan kerana menipu. Keputusan menggugurkan nama seorang penceramah dalam program Muslimah Putrajaya berselawat di 24 September ini adalah hak penganjur. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, pihaknya tidak terlibat dalam perkara tersebut. Menerusi kenyataan, beliau menjelaskan keputusan dibuat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya selaku rakan kerjasama selepas perbincangan bersama penganjur utama. Kata sepakat dicapai dengan menggantikan tokoh lain sebagai langkah mengelakkan isu berbangkit. Pembatalan penglibatan penceramah untuk sebarang program adalah hak penganjur bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Justru beliau berharap isu itu tidak diperbesarkan. Modul pembelajaran puisi dalam talian e-puisi membolehkan pelajar mempelajari gubahan dan teknik penyampaian puisi menerusi pembelajaran fleksibel dan mudah difahami. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Pekarudin Ghazali berkata, e-platform itu juga memberi peluang pelajar mendalami seni puisi dengan lebih baik. Kita akan perluaskan lagi bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. E-puisi ini kita alu-alukan untuk dipautkan dengan Delima. Delima ada satu platform pembelajaran yang boleh dicapai oleh 5 juta pelajar kita di seluruh negara dan 400,000 pendidik serta warganya. InsyaAllah pasti akan berkembang dengan begitu cepat sekali. Mereka boleh melihat puisi-puisi yang berkualiti. E-puisi boleh diakses menerusi laman sesawang seperti tertera. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra mungkin dibebas secara bersyarat hujung Februari tahun depan. Ia setelah hukuman penjaranya dikurangkan daripada 8 tahun kepada setahun. Tokoh prolific Thailand itu kembali ke tanah air bulan lalu selepas 15 tahun hidup dalam buangan. Sepanjang tempoh itu, beliau didapati bersalah terhadap 3 dakwaan melibatkan penyalahgunaan kuasa, konflik kepentingan dan salah laku. Kepulangan Thaksin ke Thailand berlaku serentak dengan penamaan sekutunya, Srettha Thavisin, sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru selepas pilihan raya Mei lalu. Pilihan raya itu menyaksikan kekalahan parti pro-tentera yang memerintah. Baik, di hak Belanda, Rusia menggesa Mahkamah Tertinggi PBB menolak apa yang disifatkan sebagai kes yang lemah susulan Ukraine mencabar hujah Moskow bahawa pencerobohan ke atas negara itu bagi mencegah pembunuhan beramai-ramai atau genocide.
Permintaan dibuat pada permulaan perbicaraan yang berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang turut dikenali sebagai Mahkamah Dunia. Moskow berkata, Ukraine menggunakan kes itu sebagai strategi untuk mendapatkan keputusan berhubung kesahihan keseluruhan tindakan ketenteraan Rusia. Kumpulan pakar berkata, keputusan yang memihak kepada Kiev tidak akan menghentikan perang namun boleh memberi kesan menerusi pembayaran ganti rugi pada masa depan. Ukraine membawa kes itu ke mahkamah beberapa hari selepas pencerobohan oleh Rusia pada 24 Februari tahun lalu. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Beralih ke sukan. Selepas tahun membimbing skuad bawah 23 tahun B23 negara, jurulatih E. Eleverason secara rasmi melepaskan jawatan tersebut. Perkara tersebut disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Menurut Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman, keputusan itu dicapai selepas perbincangan antara Eleverason dan Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin baru-baru ini. Dalam satu kenyataan memaklumkan, jurulatih berusia 61 tahun itu bersetuju kembali ke peranan asal sebagai penolong ketua jurulatih skuad kebangsaan Kenalian Kim Pan Gon. Jelas Datuk Nur Azman, pengganti Eleverason bagi menghadapi Piala Asia B23 2024 di Qatar pada April depan akan diumumkan selepas perbincangan diadakan dengan pihak terlibat. Skuad Harimau Muda layak ke Piala Asia B23 2024 selepas melepasi pusingan kelayakan di Chonburi, Thailand baru-baru ini. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menjalani latihan ringan di Velodrome Nasional di Nilai semalam. Beliau sebelum ini dilaporkan terlibat dalam kemalangan ketika menjalani latihan sebagai persiapan ke Sukan Asia 2022. Menurut Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Amarjit Singh, kebenaran menjalani latihan itu diberikan selepas mendapat keputusan menyeluruh daripada Ketua Jurulatih Dr. dan Datuk Azizul Hasni sendiri. Beliau tidak mengalami kecederaan yang sangat serius lah. There is no fracture dan sebagainya. Saya telah pun bercakap dengan Ketua Jurulatih John Beasley dan beliau telah mengesahkan bahawa Datuk Azizul he had some skin loss dekat kaki dengan tangan dia. But beliau telah terima rawatan daripada pihak ISN untuk beberapa hari. Dan saya juga telah diberitahu bahawa semalam he went back to the velodrome to do some warm up. So that's a good sign. Baik, ini perkembangan e-sport. Pasukan Dota 2 negara bakal menyertai kem latihan bootcamp di Shanghai, China selama 9 hari bermula esok. Ia sebagai persiapan menghadapi Sukan Asia Hangzhou 2022. Menurut pengurus pasukan e-sport Wong Kan Won, skuad negara bakal berentap dengan persiapan yang rapi memandangkan sukan e-sport akan menawarkan pingat pada tamasya tersebut. Tim Dota 2 akan bertolak ke Shanghai untuk agak-agak 10 hari punya bootcamp dekat Shanghai dan akan masuk ke village on 27. Condition tim sekarang agak positif. Players e-sport kita amat muda. Tim AOV paling muda 18 tahun, paling tua 21 tahun dan saya berharap players kita ada mental yang tegah, dapat bermain sedaya upaya. Kita berharap minimum 1 pingat kita akan menyumbangkan kepada negara.
Saudara, Stadium ikonik negeri Pahang bakal berwajah baharu seiring kemodenan. Untuk itu, Perbadanan Stadium Darul Makmur PSDM bakal melakukan pelbagai proses penambahbaikan. Kita ikuti laporan disediakan Atira Haswah. Stadium Darul Makmur kini telah pun menginjak usia 50 tahun dan ketika ini proses penambahbaikan sedang dilakukan oleh Perbadanan Stadium Darul Makmur bagi memastikan infrastruktur dan fasiliti di sini dapat terus digunakan sepanjang zaman. Pengurus PSDM Izzat Zainan Muhammad Safian berkata, konsep memodenkan bangunan yang dibina pada tahun 1973 diambil pihaknya secara proaktif dengan sinergi bersama Kerajaan Negeri Pahang. Kita cuba untuk menjadikan stadium ni satu tempat riadah yang selesa untuk semua orang lah. So untuk mendapatkan tempat riadah yang selesa tu kita perlu menyediakan fasilitis, bukan saja fasilitis yang basic tapi yang selesa untuk dinikmati oleh pengunjung kita lah. Lebih 1.3 juta ringgit diperuntukkan untuk kerja membaik pulih melibatkan tandas, surau tambahan dan kerja-kerja mengecat. Sementara itu, track olahraga dan balapan baharu bernilai 4.3 juta ringgit yang selesai dinaik taraf telah dibenarkan penggunaannya kepada orang ramai sejak Jun lalu tanpa sebarang caj dikenakan. Even banyak game kita pun dah lalu, so kita orang rasa bangga jugalah sebab and rasa juga excited lah bila diorang cakap nak renovate, nak naik taraf semua sebab benda pun dah lama, so kita pun rasa macam susah sikit.